Baik, Datuk Seri, sebelum kita ke orang kata soalan-soalan politik dan sebagainya kan, saya lihat tadi Datuk Seri masuk, orang kata aura ni lain. Kan kita tengok badan Datuk fit. Kalau saya boleh imbas balik di sini Datuk Seri pakai baju fit. Mungkin Datuk Seri boleh ceritakan sedikit kan, mungkin ada rahsia fit tu segar, nampak lebih muda. Yang penting segar dan muda, silakan. Alhamdulillah, saya mengamalkan pada saya lah bagi cara hidup yang sihat. Maknanya salah satu daripada rutin saya adalah untuk menjalani exercise, workout. Saya ada seorang trainer kerana kalau kita nak buat workout tak ada trainer ni, kita mengelat. Yang kedua, kita tak ada orang nak motivate kita. Dan kita tak meletakkan goal ataupun sasaran yang lebih tinggi lah. Yang sebenarnya boleh dicapai. Kita mula-mula kita fikir tak boleh, tak mampu. Jadi itu salah satu daripada usaha yang saya lakukan. Yang kedua, kena jaga sikit lah pemakanan ni, amalan ni. Sebab susah bagi orang politik ni. Kita pergi mana-mana pun, kadang-kadang dalam waktu pilihan raya kecil, pilihan raya umum, kena sikit sebanyak kena makan juga. Betul. Tak makan yang dihidang, nanti orang cik hati kan. Jadi itu pun nak kena jaga. Baik. Jaga jumlah yang kita makan dan juga apa yang kita makan. Itu sikit sebanyak lah yang saya amalkan. Rahsia di sebalik orang kata lebih muda dan ceria sekarang ni. Okey, kalau kita imbas 2018 Datuk Seri pernah hadir menjadi tetamu Sinar Live. Ketika itu sebagai pemimpin pembangkang, antara pemimpin pembangkang. Dan 2020 hadir sekali lagi, terima kasih. Orang kata side berbeza dengan orang kata barisan pemimpin kerajaan pula. Mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit perkara ini. Satu perubahan yang saya sendiri tak duga semua. Siapa dapat duga bahawa kerajaan PH boleh tumbang dalam masa 22 bulan. Dan ini satu yang barangkali sukar untuk kita bayangkan. Tapi dia jadi kenyataan. Walaupun ialah Dr. Mahathir kata saya bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan PH, itu pendapat dia. Tapi sebenarnya pada saya bukan kerana peranan saya, tapi kerana PH sudah hilang asasnya, hilang kepercayaan rakyat. Bila 5 kali berturut-turut pilihan raya, kalau nak masuk Cini 6, mereka dah kalah dan majoriti kekalahan itu semakin melebar. Umpamanya di Tanjung Piai, mereka kalah 15,000 lebih. Di Kimanis pun, kita di Sabah, Nun jauh di Sabah pun, UMNO dah bangkit semula. Jadi ini semua jadikan mereka ni gabra dalam PH. Itu asas, sebab ada masalah internal dalam PH. Tidak kurang penting juga siapa nak jadi Perdana Menteri. Berebut je nak jadi Perdana Menteri kan. Betul. Ada seorang tu nak pertahankan, ada seorang lagi nak tuntut, macam-macam. Jadi mereka lupa pada asas sebuah kerajaan adalah untuk membela rakyat, membangunkan negara dan menentukan kesejahteraan rakyat. Itu mereka akan hilang fokus. Okey. Datuk Seri ada sebut mengenai politik tadi. Nanti saya akan ajukan lagi kepada pelayar Sinar Harian. Anda dialu-alukan untuk like dan share Sinar Live hari ini. Hashtag bukan cakap kosong ini. Sekiranya anda ada sebarang soalan atau pandangan, boleh ajukan di ruangan komen. Nanti saya akan ajukan kepada tetamu saya. Baiklah Datuk Seri. Bagaimana agaknya Datuk Seri melihat perjalanan karier politik Datuk Seri, turun naiknya? Bagaimana Datuk Seri melihat masa depan? Adakah Datuk Seri rasa mampu lagi untuk menjadi Perdana Menteri sekiranya lah? Saya lihat kerjaya saya ni sebenarnya pada peringkat sebelum PRU ke-14. Kerjaya politik saya tu boleh dikatakan kemajuannya ataupun kedudukan saya bertambah setakuk demi setakuk. Tidak cara dramatik, tapi saya naik daripada
ahli parlimen, jadi timbalan menteri, 3 kementerian, jadi menteri besar, jadi menteri, 3 kementerian baru jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi tidak cara mendadak, tapi orang Perth kata slow and steady, tapi sampai juga pada kemuncak. PRU 14 memanglah satu keputusan yang dramatik, satu mimpi ngeri, tapi saya anggap ini sebagai satu ujian. Allah telah tentukan dan saya terpaksa melaluinya. Saya telah dan sedang melalui dengan hati yang tabah untuk saya melakukan apa yang terbaik dalam situasi mula-mula sebelum ini sebagai pembangkang dan kini sebagai sebahagian daripada backbencher dalam menyokong kerajaan yang ada sekarang. Okey, tadi menyebut beberapa PRK. Saya nak tanya jugalah mengenai PRK Chini kan, walaupun sudah berakhir dan kita akan ke PRK Slim pula Slim. Sebagai pengarah operasi BN untuk PRK Chini itu, bagaimana Datuk Seri melihat secara keseluruhannya keputusan itu di Chini? Walaupun kita tahu Chini itu memang kubu kuat UMNO. Ya, memang kubu kuat UMNO, tapi ada satu yang kita nak buktikan. Bahawa bukan saja kubu kuat UMNO, tapi bertambah lagi menjadi kubu yang jauh lebih kuat. Jadi maknanya kita daripada mula kempen berjalan, saya dengan Yang Amat Menteri Besar, kami menetapkan bahawa sasarannya mesti melebihi 10,000. Malah kita dalam hati kata biarlah 12,000. Ada yang kata lebih pada 12,000. Tapi dalam hati saya kira-kira saya puas hati kalau lebih pada 10,000, tapi nak sangat 12,000 lebih kurang. Dan Alhamdulillah dia mencapai 12,650. Dan ada beberapa strategi yang kita lakukan. Tapi satu daripada aspek yang amat penting, dan ini ada kaitan dengan PRU akan datang. Satu, pengaruh pengundi muda amat luas, dan yang kedua, pengundi luar. Pengundi luar itu pun satu dari faktor yang amat penting, di mana 42% daripada pengundi Chini adalah pengundi luar. Jadi macam mana kita nak ada hubungan dengan pengundi luar? Kita tak boleh adakan ceramah kan? Tambah lagi dalam PKP COVID ni kan, semua telah dihadkan, telah disyaratkan. Sebab tu media sosial penting. Media sosial kita gunakan lebih daripada biasa. Dan ini termasuk ada wujudnya kumpulan Facebook yang menggelarkan diri mereka sebagai aku ABC, aku budak Chini. Dalam kumpulan ni ada dalam 15,000. Dan pundi-pundi luar ada ramai dalam ni. Jadi bila kita dapat buat engagement melalui kumpulan seperti ini, kita dapat berhubung dengan pengundi luar, dan pada hari mengundi apa yang berlaku, 2,500 pengundi luar tambahan tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba terpa di depan kita kan, yang kita tak sangka. Maknanya mesej kita sampai pada pengundi luar. Jadi ini satu aspek yang mungkin bila sampai pada pilihan raya nanti yang kita perlu beri perhatian. Satu, tentu sekali the new battlefield adalah media sosial. Yang kedua ialah peranan dan pengaruh pengundi luar. Pengundi luar dan pengundi muda. Baik. Kalau mengikut apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, kuasa media sosial itu menjadi membantu juga untuk PRK Chini dan seterusnya selepas-lepas ini. Kalau kita lihat sedikitlah Datuk Seri, kekalahan BN pada PRU 14 dulu kerana kurangnya pengaruh di media sosial. Kan kita melihat PH ketika itu sangat-sangat aktif. Adakah Datuk Seri sekarang pun sangat aktif di media sosial? Sekarang ni sudahlah masanya untuk BN menggunakan semua platform media sosial ini untuk orang kata blastkan semua maklumat kepada masyarakat. Ya, saya setuju. Malah hari ini kita dah boleh katakan dominasi alam maya ni dah memihak pada barisan sekarang ni, Barisan Nasional.
dan juga rakan-rakan kita yang bersama-sama dengan kita lah dalam muafakat nasional dan sebagainya. Kita lihat bahawa peranan kita diiktiraf melalui bukan saja likes ataupun views, tapi komen ya. Saya suka baca komen. Jadi kadang-kadang saya ambil posting orang lain, saya buat posting dalam FB saya, lepas saya tengok komen kan. Kalau komen tu berjela-jela, kutuk orang tu, makna tu alamat orang tu sebenarnya tak popular lah. Tak popular. Dan kita boleh anggap bahawa komen-komen netizen ni sebagai satu barometer, kayu ukur sikap rakyat pada kita. Dia tak adalah 100% correlation, tapi boleh dikatakan hampir-hampir lah. Maknanya kalau kita ada sambutan dalam media sosial, boleh katakan asas sokongan rakyat tu tak jauh daripada apa yang kita perolehi melalui media sosial. Baik. Berbeza sekali dengan ada beberapa ahli parlimen ataupun politician yang avoid, tak nak baca komen. Tapi Datuk Seri pula sebaliknya, suka baca dan menilai, melihat dari situ. Okey, anda diperhatikan sebenarnya, rakyat-rakyat Malaysia yang letakkan komen anda di Facebook Datuk Seri. Komen-komen tidak dibiarkan saja. Tidak. Okey, kita rasakan belum habis penat lagi untuk PRK Cini kan. Orang kata baru nak menghela nafas. Sekarang ni kita akan berhadapan pula dengan PRK Don Slim yang akan diadakan. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat cabaran untuk PRK Slim ni nanti? Walaupun saya mesti akui saya belum mengkaji semula, mengkaji saya mendalam lah. Keadaan politik dan demografi dan sebagainya bagi Don Slim. Tapi apa yang saya tahu, saya yakin bahawa sentimen akan memihak kepada calon UMNO, calon Barisan Nasional, sebagai momentum kepada 6 PRK yang kita telah menang selama ini. Okey, kita ambil soalan daripada pelayar ini. Nama dia Yusman Zahari, panjang sikit saya bacakan ya. Mana dia tadi? Dia tanya, yang dapat saya rungkaikan di sini, adakah Datuk Seri sedia memaafkan Tun Dr. Mahathir walaupun pelbagai tumahan diberikan, dan juga benchmark PRK Cini itu kepada PRK seterusnya PRU nanti? Apa pun yang pertama sekali ini saya kena bersihkan nama saya dulu, ya. Sebab saya ada kes tertentu di mahkamah, saya nak bersihkan nama saya. Itu yang pokoknya. Bila saya dah bersihkan nama saya, insya-Allah, saya akan tentukan apa yang patut saya lakukan. Sebab serangan Dr. Mahathir ini keterlaluan, dan terlalu personal. Salah satu daripada apa yang saya lakukan dalam media sosial, dalam posting saya katakan biarlah posting FB saya ni berdasarkan pada fakta dan angka dan kebenaran. Kita tak lakukan serangan peribadi. Kita tak lakukan character assassination. Kita tumpu kepada dasar, kepada idea, kepada mungkin ada cadangan bernas, sikit-sikit perli, itu biasalah kiasan kan. Tidak orang kata boring pula kan. Ada juga orang yang saya cuit-cuit ni, tapi tak kasar. Tak kasar kan. Sebab saya fikir cara itu politik yang matang dan sihat. Tadi Datuk Seri ada katakan nak bersihkan nama di mahkamah dan sebagainya, beberapa kes. Saya nak tahu juga, mungkin ramai nak tahu bagaimana sebenarnya kekuatan Datuk Seri menghadapi kes mahkamah, kes politik tadi dikatakan keterlaluan, tumahan-tumahan diberikan oleh ahli-ahli politik kepada Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri berhadapan, orang kata mencari kekuatan untuk berhadapan dengan perkara ini? Saya tahu bahawa tumahan-tumahan yang keterlaluan secara peribadi ini, rakyat tak suka tau. Kalau rakyat suka, saya tak mungkin dapat sambutan macam saya dapat hari ini. Saya tak mungkin dapat 41 juta followers, penyokong ataupun pengikut dalam FB. Jadi kalau masih lagi digunakan pendekatan macam ini, saya tak tahulah,
mungkin dia tak ada kesan, mungkin orang tambah simpati lebih. Sebab mereka anggap ini bukanlah nilai politik yang sepatutnya kita tunjuk ya kepada rakyat, terutama kepada orang muda kan. Kita mesti tunjuk sifat politik, nilai politik yang matang, yang sehat. Kita boleh berbeza pendapat, tak jadi masalah. Kita boleh duduk dalam parti lain. Tapi biarlah kita mengamalkan politik yang sehat. Okey, ni ada satu soalan. Kalau saya tak tanya, orang kata ni berita terkini pula ya. Okey, hari ini tadi Mahkamah Tinggi mengarahkan Datuk Seri Najib untuk membayar sejumlah 1.6 bilion cukai kepada LHDN. Mungkin Datuk Seri boleh komen sikit. Sebenarnya itu merupakan summary judgment di mana hakim memutuskan berdasarkan kepada undang-undang saja. Jadi undang-undang kata, undang-undang yang ada sekarang ni agak berat sikit. Maknanya kalau kita ada pertikaian dengan LHDN, kita kena bayar dulu. Lepas itu, bincang kemudian. Dalam bahasa Inggeris, pay first, talk later. Kan? Jadi merit saya punya kes itu tak dibincangkan. Tak ditentukan oleh hakim. Jadi sekarang ni apa yang berlaku, kita akan bawa pada special commissioner pada satu tarikh. Barangkali dengar khabar bulan November. Jadi di mana di situlah akan dibincangkan the merit of yang kes saya ni. Jadi sebab itu kita tak boleh anggap tidak akan dilakukan apa-apa tindakan, dia tak akan execute keputusan summary judgment ni sebab memang tak masuk akal, tak menasabah dan tak masuk akal. Jadi perkara ini akan dibincang oleh Special Commissioner pada jangkanya pada bulan November tahun ini. Okey. Kita imbas kembali sebelum Perikatan Nasional ini menjadi kerajaan, langkah Sheraton pada Februari Mac lalu. Adakah Datuk sendiri mempunyai peranan orang kata dalam langkah Sheraton ini? Tidak, saya tidak ada peranan secara langsung. Sebab itulah saya heranlah kalau saya dituduh oleh Dr. Mahathir sebagai orang bertanggungjawab kejatuhan PH kan. Tidak. Ia merupakan langkah-langkah yang telah ataupun tindakan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan akibatnya akhirnya kerajaan PH pun jatuh dan dalam vacuum yang wujud tu Yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri sebab tuanku ada kuasa budi bicara ikut pada perlembagaan. Jadi kita kena hormatlah. Yalah banyak yang kata ni kerajaan pintu belakang lah, tebuk atap macam-macam lagi. Tapi hakikatnya ia dilakukan berdasarkan pada perlembagaan. Kalau ikut kehendak saya secara peribadi, saya nak pada PRU, pilihan raya. Saya tulis dalam SD saya tu, biar ada pilihan raya. Sebab kalau ada pilihan raya, kita akan balik kuasa pada rakyat. Rakyat akan tentukan. Tapi ikut pada perlembagaan kita, tuanku ada kuasa budi bicara. Jadi kita terpaksa hormatlah apa-apa keputusan tuanku atas budi bicara tuanku. Dan tuanku buat keputusan bahawa Tan Sri Mahyudin dilantik dan kita kena terima keputusan itu dan kita tentukan kelangsungan kerajaan ini. Sebab yang penting sekali rakyat Malaysia ni mempunyai sebuah kerajaan yang boleh melakukan apa-apa yang patut untuk membantu rakyat membangunkan negara kita, terutama sekali menangani krisis COVID dan kesan ekonominya. Bagaimana agaknya Datuk Seri sebut PRU dan juga Perdana Menteri ke-8 kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana Datuk Seri melihat keberanian Perdana Menteri kita untuk bubarkan parlimen untuk PRU? Sebab kita tahu ramai juga yang mahukan pembubaran dan berikan mandat semula kepada rakyat. Ya, saya percaya Tan Sri Muhyiddin ada perkiraan dia. Tertentu ada beberapa perkara yang perlu diberi tumpuan dalam masa ini. Jadi kita kena beri tempoh lah pada Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin untuk melihat soal bilakah yang paling sesuai. Tapi saya percaya satu masa yang
mungkin tidak berapa lama lagi perlu diadakan PRU juga. Ya. Kita sebut mengenai PRU, kerusi panas ni pastilah ada beberapa kerusi panas, dan juga sebelum ni ada berita dikabarkan mengenai anak Datuk Seri sendiri sedang dilantik untuk menjadi calon parlimen pekan. Adakah nanti PRU 15 Datuk Seri juga akan bertanding, ataupun kali ini biar orang muda, atau bagaimana? Tak ada perkiraan kita untuk anak anda saya bertanding parlimen pekan ataupun apa-apa jawatan tertentu. Dia terpulang pada masa yang bila sampai pada masanya. Tapi hakikatnya apa bezanya? Sebab Dr. Mahathir ada Mukris kan. Guan Eng ada Kit Siang ada Guan Eng. Anwar Ibrahim ada Nurul dan ada isteri dia. Jadi ini bukan soal nepotisme sebenarnya, tapi kebetulan kalau kita dalam keluarga kita ada seorang anak anda kita yang minat politik, kita tak boleh menghalang dia kan. Betul. Asalkan kita tak buat sesuatu yang boleh dilihat sebagai keterlaluan, nak beri peluang ataupun nak angkat seorang anggota keluarga kita. Itu boleh dituduh. Tapi kalau dia kebetulan anak anda kita, generasi kedua kita yang minat politik, apa salahnya? Beri ruang jugalah. Tapi bagi ruang juga ya. Okay, ada yang mengatakan PAS dan UMNO ni dah cukup kuat dengan muafakat nasional. Perlukah untuk orang kata bersama-sama dengan bersatu, dan juga langkah Sheraton tu kalau kita boleh imbas sebelum ini? Ya, itu satu daripada keperluan, maknanya wujudkan sebuah kerajaan. Kalau tidak, nanti kan kita tak ada sebuah kerajaan yang boleh mentadbir negara kita, walaupun dengan majoriti yang nipis. Sebab itulah tindakan itu telah diambil. Saya percaya ia merupakan satu langkah yang mungkin tak dapat dielakkan sebentar waktu, sebab PH sudah berpecah. Dan dalam satu keadaan yang krisis politik, kita perlu sesuatu yang boleh kurang-kurangnya mententeramkan keadaan, mewujudkan sebuah kerajaan sebentar waktu, dan mudah-mudahan ia boleh merupakan sebuah kerajaan yang boleh menjalankan pentadbiran yang baik untuk negara. Ada desas-desus yang mendakwa kenapa kumpulan UMNO ini ataupun UMNO ini nak sama-sama join, kerana ada beberapa pemimpin di dalam UMNO itu terlibat dengan kes mahkamah. Jadi bila dah bersama dan tertubuhnya kerajaan, jadi kes mahkamah tu akan tak ada. Itu tuduhan ya. Sebab setakat ni pun tak ada satu kes UMNO pun digugurkan setakat ni. Ramai yang lupa ataupun sengaja lupa bahawa waktu PH tu Peguam Negara masa itu menggugurkan 12 kes pemimpin PH. 12. Banyak. Termasuk ialah yang kes Banglo Lim Guan Eng setelah 30 saksi digugurkan. Jadi kenapa tak dipertikaikan waktu PH meminta? Kenapalah sekarang ini dibangkitkan? Apakah beza? Apa beza prinsipnya kan? Sama juga prinsipnya. Okey, kita nak wawarkan ataupun mengalu-alukan kepada player-player kita, Datuk Seri Zainun Abdullah. Allah saja yang maha mengetahui mengapa bosku semakin disukai selepas PH jatuh. Ada hikmahnya yang kita akan ketahui nanti. Ni mungkin peminat setia ni ataupun pengikut penyokong Datuk Seri. Okey, Asri Leman, PN adalah mandat rakyat. Okey, Muhammad Faris, DJ Legacy, Alihan, ramai sekali. Abdul Ghani, bubar parlimen. Dia cakap, okey, ramai yang suruh bubar parlimen. Okey, Ashraf Muhammad Faris dan ramai lagi. Terima kasih di atas orang kata kesokongan dan orang kata sudi lah untuk bersama-sama kami dalam Sinar Live hari ini. Baik, kita teruskan lagi, Datuk Seri. Sekarang kita tahu, bukan lagi rahsia, PN, kerajaan PN ini orang kata menang tipis dalam Dewan Rakyat baru-baru ini, dalam 4 kerusi, itu pun untuk speaker saja kan. Jadi ada nampak kelemahannya di situ kerajaan PN ini. Bagaimana Datuk Seri melihat pula mungkin
apa kekuatan PN walaupun di Dewan Rakyat itu nampak begitu, di luar mungkin secara holistiknya PN ini? Saya lihat bahawa satu sokongan dalam parlimen dia terikat pada pembahagian mengikut parti dan mengikut kecenderungan terhadap mana-mana pemimpin. Ya. Di luar parti barangkali rakyat akan menilai lah prestasi kerajaan PN ni. Saya lihat bahawa dalam isu COVID ni, menangani COVID, kerajaan PN dapat markah yang tinggi. Jadi kalau dari sudut itu, dari segi sudut penerimaan rakyat, saya lihat bahawa penerimaan rakyat agak baik pada PN. Cuma bila sampai pada parlimen, dia terikat pada parti. Dan pada mungkin ada sikit tawar-menawar yang berlaku dan sebagainya. Sebab tu majoriti yang diperolehi cuma beza dua saja, menyebabkan dari segi model parliamentary demokrasi berparlimen ni, kalau majoriti kita terlalu nipis, dia amat suka untuk menjalankan pentadbiran. Sebab bila ada apa-apa belah bagi dalam parlimen, kerajaan terpaksa berusaha memastikan dia dapat majoriti. Jadi kita tak boleh tahu, mungkin ada anggota kita ni uzur, ada anggota kita ni ada sebab-sebab tertentu tak dapat hadir dan sebagainya. Jadi bila dengan majoriti yang nipis ni, dia timbul kebimbangan sama ada kerajaan ini boleh bertahan lama ataupun tidak. Sebab itulah penyelesaian penyudahnya tak dapat lagi daripada perlunya adakan PRU. Jadi untuk PRU ini, seperti ada soalan daripada Zamri Ramli, untuk PRU Datuk Seri nak Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional? Ini sedang dalam perbincangan sekarang ni, sebab kita ada dua model. Satu model, kita ada model Muafakat Nasional, BN, PAS, dengan plus-plus. Jadi yang cantik pada plus-plus ni, dia tak ada had dia boleh plus. Sesiapa saja yang terima pada Muafakat Nasional ni, dia boleh bersama dengan kita. Itu satu. Dan yang kedua, kita pernah bincang soal logo, simbol parti, simbol apa. Banyak orang kata pada mulanya, BN nya simbol ni dah tak laku. Tapi sebaliknya 6 PRK memakai logo ataupun simbol BN lah menang besar. Jadi sekarang ni semua orang terima, BN memang simbol BN ni masih lagi bukan saja relevan, masih lagi boleh diterima sepenuhnya oleh pengundi. Okey, itu satu. Yang paling rumit sekali ini pembahagian kursi. Betul. Jadi ini yang agak akan menguji kita lah, sama ada dalam coalition kita ni, PN ke Muafakat Nasional ke MN ke, bagaimana formula pembahagian kursi ni yang boleh diterima oleh semua pihak. Itulah yang saya rasa akan menentukan penyudahnya. Tapi kalau lihat pada on the ground, kawasan-kawasan luar bandar, dia lebih minat pada MN nampak gayanya. Tapi kita tidak tolak pintu kita masih terbuka dalam rundingan dengan Bersatu. Apa yang boleh dicapai dalam rundingan dengan Bersatu, sebab kita nak sebuah kerajaan yang kuat dan kokoh pada masa akan datang. Sebab pertindihan kerusi itu kawasan-kawasan yang majoriti Melayu itu betul, kan. Yang lain-lain tu mungkin okey lagi. Okey, terima kasih pada pelayar kita Muhammad Azri Muhammad Karim. Lawan tetap lawan, aduka Radin, malu apa bosku, dia kata. Okey, Rosna Wahab, terbaik bosku, mantap Datuk Seri Najib daripada Azroy. Akmal Syukur, Perdana Menteri pertama Tun Abdul Rahman, orang UMNO. Kami sokong UMNO. Amboi. Okey, terima kasih baca komen. Saya baca semua komen-komen anda. Masa saja yang menghadkan. Okey. Dengan tadi ada pelayar kata malu apa bosku. Itu antara trademark Datuk Seri kan sejak orang kata 2019 itu.
Orang kata dulu lain, sekarang persepsinya lain. Sebab tu tadi soalan awal saya, Datuk Seri nampak muda kerana mungkin Datuk Seri ikut trend, orang muda suka begini. Jadi Datuk Seri melihat macam mana tu? Orang kata trend itu juga satu memudakan Datuk Seri dapat sama-sama dengan orang-orang muda di ground ini. Ya. Saya memang buat sesuatu, maknanya saya nak orang tahu siapa persona Najib sebenarnya. Sebab sebelum ni mereka lihat persona Najib sebagai Perdana Menteri. Mungkin saya dikawal dengan UTK dengan protokol lah, dengan apa kan. Jadi mereka lihat saya persepsi itu lain. Tapi sekarang ni bila saya jadi tak lagi megang jawatan sebagai Perdana Menteri, saya turun bawah. Pertama saya pilih tempat-tempat orang muda lepak. Ada gerai-gerai, ada tempat tu mana Lepak King lah, macam tempat-tempat yang dulu saya pun tak tahu ada tempat ni. Jadi bila sekarang ni saya dah turun ke tempat-tempat ni, saya rasa seronok pula. Sebenarnya saya lebih seronok pergi tempat-tempat seperti ini daripada tempat macam hotel 5 bintang. Jadi sekarang ni saya boleh kata saya tak pergilah. Sekali-sekala tu adalah, saya tak dapat nafikan. Tapi kebanyakannya saya pergi di gerai-gerai, di tempat-tempat yang rakyat biasa pergi, tu sekali orang muda pergi. Yang kedua, pakaian saya pun bila hari ini saya ada urusan di parlimen kan, saya terpaksa pakai suit kan. Tapi kalau saya turun tempat ni, saya pakai baju orang muda pakai. Jangan orang putih kata dressing down. Jadi logo baju saya pun saya pakai baju yang orang muda pakai, tapi tidaklah apa orang kata yang saya tak gemar kan, yang saya suka jugalah. Tapi tidaklah harganya mana sabah, tidaklah tinggi harganya dan sebagainya. Jam saya pakai pun jam G-Shock. Oh, ini betul-betul muda. Tak betul. Betul-betul muda. Jadi ini semua orang muda punya style. Orang muda. Dan sebab tu sebenarnya saya tak rancang ni semua. Ada orang kata, malu apa bosku ni ada konsultan lah. Saya bayar duit berlambak-lambak lah. Tak ada langsung. Cara kebetulan saja. Kebetulan dia terjadi. Saya pun tak sangka. Tapi ialah dia nak jadi. Alhamdulillah dia ada sambutan yang saya tak sama-sama sangka. Kalau dulu sibuk sebagai tugas Perdana Menteri tu, orang kata rutinnya sangat ketat. Apabila sekarang ini ada juga masa lapang yang mungkin berbeza berbanding sebelum ini. Apa aktiviti Datuk Seri lakukan, orang kata bersama keluarga, di rumah ataupun waktu lapang lah Datuk Seri? Waktu lapang ni saya sebenarnya saya suka turun di tempat-tempat yang orang muda suka pergilah, itu satu. Yang kedua, saya cari tempat-tempat ataupun kegiatan yang boleh menenangkan fikiran saya. Yang itu antaranya ialah saya buat workout saya lah. Itu rutin yang saya mesti buat 3-4 kali seminggu. Itu saya tetapkan. Selain daripada itu, saya masih ahli parlimen lah. Jadi saya kena jaga kawasan parlimen Pekan. Dan jemputan di luar pun boleh tahan juga. Minta bahagian-bahagian parlimen minta saya turun. Saya turun lah. Dan jenis program saya pun jenis malu apa bosku punya program lah. Tidaklah formal tapi lebih bentuk bersantai. Santai. Dalam banyak pencapaian Datuk Seri sepanjang kata pelibatan Datuk Seri, apa mungkin yang masih belum tercapai dan ingin dicapai Datuk Seri sendiri? Pada saya yang paling saya galak sekali ialah saya tak dapat menghabiskan dasar transformasi nasional kita ataupun pelan transformasi nasional kita. Sebab kita telah meletakkan cita-cita dan sasaran supaya Malaysia akan melalui transformasi yang begitu besar. Dan Malaysia akan muncul sebagai sebuah negara pendapatan tinggi ataupun high income country.
Itulah yang saya maknanya nak sangat meletakkan Malaysia ni di barisan hadapan di kalangan negara-negara lain. Dan saya cukup yakin kalau kita ada tempoh masa lagi, ianya akan menjadi kenyataan. Sebab sebuah kerajaan yang berwibawa mesti ada perancangan strategik. Dia mula dengan visi. Visi dulu. Orang putih kata you must have clarity of vision. Maknanya visi yang jelas, kan? Dan kedua, kita mesti ada strategic plan. Plan strategik yang berasaskan ataupun berpunca daripada visi kita tadi. Dan ketiga, kita mesti ada kemampuan dan kebolehan untuk melaksanakannya, to execute. Ini yang jadi tiga aspek yang perlu yang kita lakukan, dan inilah yang agak saya rasa galat saya tak dapat menghabiskan plan transformasi nasional untuk negara Malaysia kita. Ada soalan daripada pelayar Ismail namanya. PR15, Datuk Seri bertanding? Belum sampai masanya, kita fikirlah. Kalau ada rezeki mana tahu. Kan? Kena selalu mengikuti perkembangan politik semasa kan. Baru dah tahu. Betul. Sekarang belum lagi. Tapi mana tahu Datuk Seri kan? Mana tahu. Okey. Banyak lagi soalan-soalan. Zainal Abidin, segak lah bosku. Amboi. Kan kita dah cakap tadi soalan pertama saya dah tanya dah. Okey. Ada yang kata muafakat nasional dah cukup kuat dah Datuk Seri. Rata-rata daripada komen ni. Muafakat nasional dah cukup kuat tanpa bersatu. Macam mungkin ada lagi jawapan yang lebih konkret yang mungkin mereka faham, walaupun kita dah bincang tadi. Yalah, kalau kita buat polling tadi pun ada? Itu boleh dikatakan sebahagian daripada sikap rakyat lah. Kita dapat nilai tadi kan. Maknanya muafakat nasional di kawasan, terutama sekali di kawasan luar bandar, memanglah pilihan utama dari segi pengundi. Namun kita ada berkongsi dalam sebuah kerajaan sekarang ni. Kita tidaklah menolak bersatu. Tapi kita masih lagi berunding dengan bersatu. Bagaimana kita boleh mencapai satu formula. Tapi asasnya, kalau muafakat nasional tu saya anggap sebagai satu formula yang boleh kata, mungkin nak kata winning formula pun mungkin dah boleh dah katakan terbukti lah. Sebab kita dah melalui pilihan raya kan, daripada Cameron Highland tu, mula dengan Cameron Highland kan, dah terbukti 6 PRK dah terbukti. Jadi makna tu ia satu bentuk kesepakatan politik yang amat diterima pada masa sekarang ni. Okey, saya nak tanya sedikit sebelum kita berakhir nanti. Perbicaraan Datuk Seri bermula 2018 di mahkamah, turun naik mahkamah berbulan-bulan. Sebenarnya saya nak tanya juga sebenarnya perasaan Datuk Seri berhadapan dengan perkara ini. Penat, malu, bosan Datuk Seri? Segala-galanya. Tapi saya kata tak apalah. Ini kalau inilah harga yang patut saya bayar kerana perjuangan politik, saya reda lah. Sebab saya tak anggap bahawa saya melakukan kesalahan. Sebab tu saya nak bersihkan nama saya. Mudah-mudahan diterima oleh mahkamah. InsyaAllah, saya doalah mudah-mudahan. Dan kita tak maulah zaman ataupun ketika politik vendetta, balas dendam ni menjadi asas kepada apa-apa tindakan. Sepatutnya kita nak prinsipnya keadilan, the rule of law, tapi tidaklah diwarnai dengan niat nak balas dendam. Ini yang tak elok, bukan saja tak elok, tapi dia memulakan satu presiden dalam negara kita yang besar implikasi. Besok orang boleh bertindak balas. Sebab dia dah mula macam ni kan. Dia dah mula macam ni, besok tak, kalau orang lain buat janganlah bersalahkan.
Sebab dah dimulakan cara seperti ini. Bayangkanlah hari pertama bulan Ramadan rumah saya digeledah, kan? Macam mana? Rumah mak saya pun digeledah. Mak Perdana Menteri yang kedua pun digeledah. Apa salah orang tua tu, kan? Jadi ini semua saya anggap sebagai politik balas dendam yang keterlaluan. Sampai anak-anak saya pun disiasat, dikenakan tindakan tuntutan daripada LHDN, barang disita, hadiah perkahwinan anak-anak saya pun disita. Cuba bayangkan, di mana ada kaitan dengan 1MDB? Tak ada pun. Tapi disita dan dipamerkan. Kenapa? Nak memalukan saya, nak membereskan saya. Ini yang saya katakan, politik keterlaluan, nak balas dendam yang tak sihat untuk negara kita. Ini bukan soal saya saja, tapi tidak sepatutnya dilakukan bagi sebuah negara yang hari ini dianggap sebagai negara yang mengamalkan politik dan demokrasi yang matang. Okey, saya pun terkejut juga kan bila perkara-perkara begitu berlaku, tak ada kaitan dan sebagainya. Okey, esok ulang tahun Datuk Seri. Gigil saya sebenarnya. Sempena ulang tahun Datuk Seri sendiri, merasakan bagaimana Datuk Seri akan berhadapan dengan tahun-tahun sebelumnya. Apakah tahun ini Datuk Seri rasakan sudah ada momentum yang terbaik untuk diri Datuk Seri, untuk politik Datuk Seri, dan tahun ke depannya bagaimana? Tak tahulah, nampaknya sokongan rakyat, alhamdulillah lah. Ya, saya lihat mana-mana saya pergi pun, ya, saya lihat secara spontan. Sebab saya merasakan dia punya sambutan tu lain daripada dulu, kan? Ada kelainan tu berdasarkan pada keikhlasan. Kalau saya ni yang tak ada jawatan dalam kerajaan, kalau orang nak datang majlis saya, kerana dia benar-benar nak datang. Kalau dulu dia datang ke majlis saya sebagai waktu Perdana Menteri, mungkin dia terpaksa datang, kan? Ada arahan dia datang. Tapi sekarang ni kalau dia nak hadir, kerana dia betul-betul nak jumpa, nak sambut saya dan sebagainya. Jadi saya, alhamdulillah, saya rasa sebagai seorang ahli politik, saya telah melalui satu proses 360 darjah pusingan balik kepada di mana asas seorang ahli politik ialah sokongan rakyat. Ya, macam mana pun kita kena terima bahawa ukuran yang mutlak ialah sokongan rakyat. Dan selepas tu apa nak berlaku pada diri kita tu bergantung pada keadaan lah. Ya. Okey, Pilot di Muar, selamat ulang tahun kelahiran bosku. Hashim Anang kata selamat ulang tahun kelahiran Datuk Seri, moga dirahmati sentiasa. Sampaikan salam saya pada bosku, penyokong dari darjah 6, Muhammad Faris. Siapa yang darjah 6? Beliau ataupun okey. Oh, semua dah start dah ucapan selamat hari lahir dan sebagainya. Alhamdulillah. Okey, sihat teruskan perjuanganmu. Selamat hari lahir bosku. Zaim Zahid. Okey. Banyak sekali ni dah ucapan. Terima kasih saya ucapkan kepada pelayar-pelayar kita. Di akhir kata ini, bagaimana Datuk Seri, walaupun tajuk kita apa khabar bosku ni, mungkin konklusi Datuk Seri melihat permainan ahli-ahli politik kita, game plan. Nak kata, saya pun tak pasti politik-politik di Malaysia ini. Kadang-kadang di dalam Dewan Rakyat itu, rakyat melihat tu rasa, kenapa ahli parlimen begini ya? Mungkin di akhir ni, konklusi Datuk Seri berharap agar orang kata ahli parlimen, parti politik di Malaysia ini akan terus cantik langkahnya bagaimana? Silakan. Ya, kita mesti ada decorum lah dalam parlimen ya. Sebab rakyat memati kita. Betul. Walaupun kita kadang-kadang seronok je dengar kan. Tapi rakyat tak suka. Rakyat kata bahawa ini ahli parlimen, inilah orang kata parlimen is supreme, dia kata kan. Jadi sebab itulah kita nak sebuah parlimen di mana dunia memandang bahawa kita mengamalkan cara politik yang sihat dan matang. Baik.
Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Ahli Parlimen Pekan Sudi hari ini hadir untuk bersama-sama saya dalam sesi Sinar Live. Saya ucapkan selamat maju jaya Datuk Seri. Saya pun rasa segan. Saya rasa kalau kita diukur Datuk Seri, saya punya orang kata begini, Datuk Seri ni memang nampak muda, saya yang lebih dah hari. Saya kena pergi workout juga. Rambut saya dah putih. Datuk Seri kita tak tahu yang lain tu. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada player-player. Maaf sekiranya saya tidak sempat membacakan semuanya, tetapi ada sebahagian daripada komen-komen anda saya sudah tanyakan juga soalan. Kamal Maldin Kamarudin, selamat hari lahir dan sentiasa dipermudahkan urusan di dalam dan di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Power Datuk Seri katanya. Terima kasih kepada pelayar terus bersama dengan kami Sinar Live. Seperti biasa yang baik-baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang lemah itu daripada kami di sini. Teruskan bersama dengan Sinar Live setiap Rabu dan Jumaat insya-Allah. Dan juga kita ada klinik Guaman setiap hari Khamis 10 pagi. Anda perlu hadir sekiranya anda nak mendengar, orang kata mendapatkan hikmat secara percuma. Guaman di mana? Di Kumpulan Media Karangkraf seawal jam 10 pagi. Mana satu kamera saya? Oh, di sini pula. Okey, anda boleh hadir sekiranya ada masalah. Banyak ini secara percuma saja anda boleh dengar, dan juga wacana esok malam. Saya tak ingat tajuk dia apa. Nanti anda boleh tengok di Facebook Sinar Harian. Maafkan saya. Seperti biasa, spread the love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih Datuk Seri.